Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kita live hari ini ya adalah bagi membincangkan dua perkara. Satu adalah berhubung dengan ugutan ya. Kita boleh katakan ugutan tapi bukan, ianya sebenarnya bukan ugutan dari dalam erti kata yang benar, iaitu ugutan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi terhadap Muhyiddin ya, untuk mengadakan sidang parlimen dalam tempoh 14 hari atau tu memang tidak dinyatakan. Jadi perkara itu saya nak bincangkan. Okey. Ada pembongkaran. Dan yang kedua yang ingin saya sentuh adalah berhubung dengan titah yang di Pertuan Agong yang masih tidak dipatuhi oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, sebelum saya mulakan, pastikan anda sertai saluran Telegram saya yang saya akan letakkan dalam link dalam ruang komen selepas habis live ni. Dan juga jika anda ada soalan, tunggu sehingga akhir siaran ini. Saya akan menjawab soalan selepas memberi isyarat, baru tanya. Dan saya akan cuba cepatkan hujah saya supaya anda boleh bertanya. Baik, saya mulakan dulu dengan Muhyiddin ya. Jadi Raja-Raja Melayu telah bertitah mengadakan persidangan khas ataupun perbincangan khas pada 16 Jun 2021, Rabu lepas. Dan hari ini dah Selasa, maknanya esok sudah genap seminggu ya. Raja-Raja Melayu mengadakan perbincangan khas ya bagi mencapai satu kata sepakat berhubung masalah-masalah yang menimpa negara kita. Dan di dalam perbincangan itu, seperti saudara-saudari sudah maklum ya, Raja-Raja Melayu telah sependapat bahawa ada masalah-masalah sosial, ekonomi, kewangan, politik ya, kesihatan, pendidikan yang melanda negara ini. Dan masalah-masalah ini telah digariskan, dan nada Raja-Raja Melayu adalah sama dengan nada majoriti rakyat Malaysia, pemimpin-pemimpin parti politik baik dari pembangkang maupun kerajaan ya, bahawa ada masalah dalam tadbir urus dan ada kegagalan yang nyata dalam kerajaan dari sudut yang saya namakan tadi. Jadi Raja-Raja Melayu turut sepakat bahawa perlu diadakan sidang parlimen segera dan darurat tidak perlu dilanjutkan selepas 1 Ogos. Dan kemudian yang di Pertuan Agong telah bertitah bahawa parlimen perlu bersidang secepat mungkin. Dan saya rasa benda ni saya dah rungkai berulang kali. Semua orang tahu apa maksud secepat mungkin. Dan sehingga hari ini dah nak seminggu ya selepas titah yang di Pertuan Agong, tidak ada tanda-tanda menunjukkan Muhyiddin akan mematuhi titah berkenaan ya. Jadi ini adalah penghinaan berterusan ya, bermula dengan kenyataan Taqiyuddin yang cuba mentafsirkan maksud Raja-Raja Melayu dengan perkataan segera atau secepat mungkin tu. Dia buat tafsiran sendiri yang tidak tepat ya. Kemudian setelah itu, setelah 21 jam titah yang di Pertuan Agong dikeluarkan, Muhyiddin atau pejabat Perdana Menteri membuat kenyataan hanya sekadar mengambil maklum ya titah yang di Pertuan Agong tanpa menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas usaha Raja-Raja Melayu mengadakan banyak siri perbincangan bermula di peringkat negeri, seterusnya yang di Pertuan Agong bertemu 18 pemimpin politik di peringkat persekutuan, seterusnya menjurus kepada perbincangan khas Raja-Raja Melayu selama hampir 5 jam untuk mencari satu resolusi atau jalan penyelesaian ke arah mencapai
mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, kewangan dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada penghargaan ni, dan tidak ada apa-apa tanda di dalam kenyataan PMO yang berbunyi bahawa kerajaan akan melaksanakan titah yang di-Pertuan Agong, akan mematuhi titah yang di-Pertuan Agong, akan mengambil langkah-langkah tertentu selepas titah yang di-Pertuan Agong, walaupun kenyataan PMO dibuat 21 jam selepas titah itu dikeluarkan. Jadi kat situ pun dah ada unsur penghinaan. Selepas itu Muhyiddin tiba-tiba ingin berbincang dengan ahli-ahli Parlimen Blok Pembangkang, ya, dan mengesyorkan agar ataupun mengumumkan cadangan pembentukan jawatan kuasa untuk meneliti sidang Parlimen. Maknanya belum ditubuhkan, ya. Itu akan memakan masa lagi. Kemudian nak adakan perbincangan, walhal Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong dah bersusah payah mengadakan pelbagai perbincangan, ya, untuk dan sebelum dikeluarkan titah bahawa Parlimen perlu bersidang segera. Jadi ini adalah satu penghinaan juga kepada Raja-Raja Melayu, khususnya kepada Yang di-Pertuan Agong oleh Muhyiddin. Dan ada ramai yang bersetuju, termasuk Peguam Hanif Khatiri Abdullah, bahawa ini adalah taktik licik untuk melengahkan lagi sidang Parlimen, ya. Dan ini memberi mesej buruk kepada rakyat bahawa titah agung, ya, seolah-olah tidak perlu diendahkan oleh pentadbiran, ya, di bawah darurat ini. Malah kerajaan persepsi ditimbulkan seolah-olah kerajaan ini lebih berkuasa, mempunyai kuasa yang luar biasa, boleh melakukan apa sahaja, ya, dan ini akan menggalakkan rakyat untuk menghina ya, institusi diraja dengan tidak mengendahkan titah ataupun pendapat Raja-Raja Melayu. Dan kita lihat perkara ini berterusan, dan sehingga hari ini masih tidak ada tanda-tanda ataupun kenyataan oleh Muhyiddin ke arah persetujuan bahawa Parlimen akan bersidang, ya. Muhyiddin sendiri tahu bahawa di dalam darurat, di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa khas 2021, boleh dibuat ordinan pindaan sebegitu rupa di mana Parlimen boleh bersidang esok ke lusa ke bila-bila, tak perlu notis 28 hari, ya. Dan Muhyiddin turut tahu bahawa di dalam darurat ni, menurut Seksyen 14 1B kurungan 1B Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak, ya, untuk menentukan bila Parlimen bersidang tanpa perlu menerima nasihat ataupun menunggu nasihat Perdana Menteri. Tetapi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu telah bersantun, berdiplomatik dengan Muhyiddin dengan hanya menggunakan perkataan segera ataupun secepat mungkin. Jadi seharusnya sudah ada langkah-langkah untuk diadakan sidang Parlimen, sudah ada tarikh, contohnya minggu depan, contohnya, ataupun minggu ini Parlimen sudah bersidang. Okay? So tiba-tiba, ya, diwujudkan konsep nak adakan jawatan kuasa ni yang belum ditubuhkan, kemudian nak berbincang lagi setelah Raja-Raja Melayu dan Agong sudah mengadakan berpuluh-puluh perbincangan. Kemudian jadi Muhyiddin sedang menambahkan birokrasi, walhal salah satu perkara penting yang telah disebutkan oleh Raja-Raja Melayu ialah kurangkan birokrasi. Jadi semua ni helah yang memarahkan lagi rakyat, ya. Dan bagi khususnya orang Melayu yang menyanjung tinggi institusi diraja, menjunjung kasih titah tuanku, ini sudah menjadi satu faktor yang meningkatkan suhu politik dan kemarahan orang-orang Melayu. Okay? So itu babak titah agung dan keengganan kerajaan untuk mematuhi titah agung. Jadi kemudian seterusnya saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan Zahid Hamidi dan kenyataan yang dikeluarkannya. Tiba-tiba Zahid seperti seorang hero mengeluarkan kenyataan out of the blues, ya, bahawa UMNO memberi tempoh 14 hari kepada Muhyiddin untuk mengadakan sidang Parlimen.
Okey. Tetapi sebelum saya teruskan, saya nak isytiharkan, dan perkara ni sebenarnya saya dah bongkarkan semalam atau awal pagi ini, bahawa kenyataan Zaid Hamidi adalah palsu dari dua sudut. Pertama, ianya palsu kerana Zahid tidak ada rancangan untuk menarik UMNO daripada kerajaan, dan kedua, ianya palsu sebab itu bukannya kenyataan UMNO, itu bukannya kenyataan yang dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin UMNO, itu adalah kenyataan peribadi Zaid Hamidi. Maka secara tidak langsung Zaid Hamidi telah mengeluarkan satu kenyataan palsu kepada media, dan ini adalah langkah terdesak. Jadi mengapa saya kata palsu? Pertama sekali, Suara TV memulakan berita ni dengan memetik satu sumber yang tidak dinyatakan, dan kita tahu Suara TV ni berkait dengan UMNO sama ada secara langsung atau tidak langsung. Jadi menurut Suara TV, sumber ni memberitahu bahawa di dalam mesyuarat Biro Politik UMNO yang diadakan, tak silap saya, secara maya, Zahid telah memberitahu kononnya bahawa apabila Zahid menghadap Seri Paduka Baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong, Zahid ada memberitahu bahawa UMNO telah menetapkan di dalam mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi atau MKT bertarikh 25 April 2021 bahawasanya UMNO akan menarik sokongan terhadap kerajaan pada 1 Ogos apabila darurat tamat, atau lebih awal sekiranya darurat tamat lebih awal. Okey. Jadi saya tidak tahu benar atau tidak kenyataan Zahid ini benar atau tidak bahawa Zahid ada menceritakan ini kepada Agong. Tetapi apa pun, dakwaan itu adalah palsu. Pertama, dakwaan itu adalah palsu. Sebabnya apabila kita merujuk kepada mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi yang diadakan pada 25 hari bulan April 2021, dan apabila kita merujuk kepada kenyataan rasmi UMNO berhubung keputusan-keputusan yang telah dicapai dalam mesyuarat MKT ini bertarikh 25 April 2021, kita akan dapati bahawa tidak ada sebarang keputusan atau kenyataan yang dibuat yang berbunyi bahawa UMNO akan tarik sokongan dari kerajaan sama ada pada 1 Ogos apabila darurat tamat, atau lebih awal jika darurat ditamatkan lebih awal. Tidak ada. Malah tidak ada apa-apa kenyataan berhubung sokongan UMNO terhadap kerajaan. Dan kenyataan rasmi bertarikh 25 hari bulan April 2021 telah ditandatangani oleh Ahmad Mazlan. Jadi di sini sahaja kita dapat lihat bahawa sebenarnya setakat hari ini tidak ada apa-apa keputusan tepat spesifik yang dicapai oleh Majlis Kepimpinan Tertinggi UMNO atau MKT UMNO, iaitu badan yang menentukan dasar-dasar dan keputusan-keputusan parti. Tidak ada apa-apa keputusan yang telah dicapai berhubung sokongan UMNO terhadap kerajaan dan bila UMNO akan tarik dari kerajaan. Yang terakhir, keputusan terakhir yang dibuat itu pun di peringkat Perhimpunan Agung UMNO 2021 yang berlangsung Pemilihan Agung UMNO atau PAU 2020 yang berlangsung pada 27 hingga 28 Mac 2021. Pada 28 Mac 2021 di Persidangan Agung UMNO atau PAU ada persetujuan dicapai bahawa UMNO perlu keluar selewat-lewatnya 1 Ogos apabila darurat tamat, atau lebih awal jika darurat ditamatkan awal. Minta maaf, ini bukan keputusan, ini desakan oleh perwakilan. Dan seterusnya perwakilan melepaskan keputusan akhir kepada MKT UMNO dengan harapan MKT akan membuat keputusan segera. Tetapi MKT tidak membuat keputusan segera dan menunggu sehingga 25 hari bulan April untuk membuat keputusan, dan itu pun apabila keputusan keluar tidak ada disentuh babak sokongan UMNO terhadap kerajaan. Maknanya sehingga hari ini tidak ada sebarang keputusan yang dibuat oleh MKT UMNO berhubung bila UMNO akan tarik dari kerajaan. Bermakna
Zahid sedang menipu rakyat, mengaburi mata rakyat, mengaburi mata akar umbi UMNO dan mengaburi mata semua pihak yang berkaitan, terutamanya media, dengan dakwaan atau dengan persepsi kononnya selepas 14 hari jika Muhyiddin tidak adakan sidang parlimen, UMNO akan tarik sokongan. Sebab itu kalau kau perhati, kenyataan Zahid ialah UMNO beri 14 hari untuk Muhyiddin adakan sidang parlimen. Jika tidak, tapi tak ada sambung. Sebab Zahid tak berani kata UMNO akan tarik sebab keputusan belum dibuat. Malah Zahid mengaku bahawa jika Muhyiddin tidak melaksanakan sidang parlimen dalam 14 hari, MKT akan berbincang tindakan selanjutnya. Di situ dah nampak tidak ada keputusan lagi. Jadi di situ nampak Zahid menipu. Okey, saya ulang, UMNO sehingga hari ini disebabkan Zahid, disebabkan kluster mahkamah yang tidak disokong oleh majoriti ahli-ahli parlimen, yang tidak disokong oleh majoriti pemimpin bahagian, yang tidak disokong oleh majoriti pemimpin cawangan, yang tidak disokong oleh majoriti akar umbi, membuat kenyataan palsu bahawa UMNO dah bersetuju untuk tarik dari kerajaan pada 1 Ogos atau sebelum. Hakikatnya tidak ada persetujuan lagi. Okey, jadi adakah Zahid akan menarik? Saya dah beritahu dulu. Zahid, Najib, kluster mahkamah ni, dia orang terdesak. Dia orang masih berharap Muhyiddin akan, sebab mereka tahu Muhyiddin pun terdesak. Jadi mereka masih berharap, menaruh harapan Muhyiddin akan berbincang dengan mereka. Sebab terdesak sama terdesak. Jadi selagi mereka masih menaruh harapan, ya, mereka akan cuba kekal berada di dalam lingkaran blok kerajaan. Jadi mereka tidak akan tarik sokongan dari kerajaan. Itulah sebabnya dari hujung tahun lepas lagi saya dah beritahu Zahid akan tarik masa. Mula-mula dia akan cuba tarik Perhimpunan PAU ke bulan Mac. Dan perkara itu terbukti benar apabila Perhimpunan Agung akhirnya ditangguh sehingga hujung Mac. Kemudian selepas PAU yang kononnya akan menjadi benteng terakhir di mana keputusan dibuat, saya beritahu keputusan tidak akan dibuat. Dan kita lihat benda tu benar-benar terjadi. Kemudian Zahid tarik masa lagi sehingga mesyuarat MKT pada 25 April. Saya sebelum tu beritahu tidak ada apa-apa keputusan yang akan dicapai kerana Zahid akan cuba tarik masa lagi. Kerana dia perdaya semua orang, kluster mahkamah, Najib, semua perdaya semua orang memberi persepsi seolah-olah UMNO nak tarik sokongan dari kerajaan. Hakikatnya selagi Muhyiddin kekal Perdana Menteri, mereka akan cuba kekal dalam kerajaan untuk cuba berunding dengan kerajaan. Dan untuk mengaburi mata akar umbi, untuk menenteramkan pemimpin bahagian dan cawangan, mereka akan bermain retorik, memberi amaran palsu, kononnya UMNO nak tarik, tapi UMNO tak akan tarik. Dan perkara ni dibuat oleh Zahid, diulangi oleh Zahid semalam dengan notis 14 hari. Saudara-saudari, apa gunanya beri ugutan atau notis 14 hari jika anda tidak akhiri notis itu dengan tindakan susulan? Okey, contohnya saya beri notis kepada Muhyiddin 14 hari. Jika Muhyiddin tidak mematuhi notis saya atau tidak mengadakan sidang parlimen dalam 14 hari, saya akan membuat surat rayuan terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu baru lengkap. Okey, tetapi Zahid sekadar beri notis 14 hari, tapi kita tidak tahu lepas tu nak jadi apa. Okey, sebab Zahid tak berani. Jadi mengapa Zahid keluarkan kenyataan tu? Okey, sebab dia terdesak. Macam ni. Sekarang ni, kerajaan yang ada ni adalah kerajaan gandingan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Okey. Jadi Muhyiddin sedang menghina Yang di-Pertuan Agong secara terus-menerus. Terbaru, Muhyiddin mencadangkan jawatan kuasa meneliti sidang parlimen, walhal titah agung jelas adakan sidang parlimen segera. Dan saya dah jelaskan bahawa Muhyiddin sedang melengahkan masa. Dan ini sudah pasti membawa mesej buruk kepada rakyat bahawa tidak, titah agung seolah-olah tidak ada apa-apa maknanya dan kerajaan boleh buat sesuka hati. Now, penghinaan ini sebenarnya melibatkan kerajaan. Kerajaan pula adalah gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi apabila kerajaan mengeluarkan satu kenyataan, menteri-menteri kerajaan bertanggungjawab bersama
malah terlibat bersama dalam mesyuarat kabinet yang memutuskan langkah-langkah kerajaan. Dan kita lihat berbelas-belas menteri dan timbalan menteri adalah dari Barisan Nasional, dari UMNO. Jadi apabila Muhyiddin menghina Agong, sebenarnya menteri-menteri UMNO dan timbalan-timbalan menteri UMNO sedang menghina Agong. Ya, melainkan ada menteri atau timbalan menteri UMNO yang keluar dan beritahu apa yang Muhyiddin lakukan adalah salah. Okey. So, apa yang Zahid cuba buat ialah dia cuba nak ambil kesempatan untuk jadi hero. Ya, sebab keadaan dia dah kritikal. Majoriti dalam UMNO dah tolak. Jadi apa dia buat? Dia buat kenyataan ini supaya nombor satu, akal umbi akan lihat dia mempertahankan maruah Raja-Raja Melayu. Kedua, Raja-Raja Melayu akan dapat diharapkan dapat persepsi bahawa kenyataan-kenyataan menghina Muhyiddin, Taqiyuddin dan sebagainya tidak melibatkan menteri-menteri UMNO. Tapi itu salah. Sebab ianya melibatkan menteri-menteri UMNO, ia melibatkan kabinet. Sebab kabinet ini kerajaan. Penghinaan ini dari kerajaan. Okey. Dan yang ketiga, jika benar Muhyiddin, Zahid benar-benar nak mempertahankan, memperjuangkan maruah Raja-Raja Melayu, dia mesti lengkapkan kenyataan dia kepada Muhyiddin. Jika Parlimen tidak bersidang 14 hari, UMNO akan melakukan ini. Baru lengkap. Okay? So, Zahid sedang menimbulkan persepsi untuk nampak macam hero. Jadi, saya nak beritahu, andai kata tiba-tiba Muhyiddin mengadakan persidangan Parlimen dalam tempoh 14 hari ini. Okay? Jadi, selepas itu, Muhyiddin kekal, andai katalah, Muhyiddin kekal sebagai Perdana Menteri melangkaui 1 Ogos. Percayalah, Zahid tidak akan umumkan pengunduran UMNO. Sebab, tiba-tiba Zahid akan beritahu MKT sebenarnya belum capai keputusan lagi pun. Tidak akan. Okey. Tapi andai kata Muhyiddin tidak mengadakan sidang Parlimen. Okey. Tidak mengadakan sidang Parlimen. Zahid takut Raja yang di-Pertuan Agong akan pecat Muhyiddin atau membenarkan Tun menubuhkan Majlis Pemulihan Negara, dan harapan kluster mahkamah untuk berunding dengan Muhyiddin akan hancur berkecai. Jadi bukan hanya Zahid ingin menjadikan dirinya hero, dia juga sebenarnya secara tidak langsung cuba menyelamatkan Muhyiddin dengan mendesak Muhyiddin mengadakan sidang Parlimen. Okey. Dan andai kata Muhyiddin dipecat oleh Agong dalam tempoh 14 hari ke atau sebelum 1 Ogos. Okey. Zahid kemudian boleh keluar, dia boleh cakap apa-apa. Kalau Agong tak pecat, memang UMNO, saya akan bawa UMNO keluar. Pada masa tu dia boleh cakap apa-apa. Sebab dia dah tahu harapan dia untuk berunding dengan Muhyiddin dah hancur. Jadi dia akan cakap apa-apa. Sebab dia nak jadi hero. Ya? Saya memperjuangkan maruah Raja-Raja Melayu. Saya buat begitu sebab saya nak Raja-Raja Melayu tahu, contohnya. Ya? UMNO tidak terlibat dalam keputusan Muhyiddin. Itu salah. UMNO terlibat secara langsung. Sebab menteri-menteri dia adalah dalam kerajaan, kabinet. Ya? Dan ini adalah penghinaan kerajaan. So, inilah penjelasan saya berhubung ugutan Zahid yang sebenarnya ugutan palsu. Dan satu saya nak beritahu, baru-baru ni, sebelum yang di-Pertuan Agong menerima menghadap 18 pemimpin politik, Zahid dan kuncu-kuncu dia memulakan satu misi rahsia untuk mengumpul akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9. Di sini persepsi diberikan kononnya Zahid nak Parlimen bersidang supaya UMNO boleh berjuang demi rakyat di medan Parlimen. Tetapi di sana ada misi rahsia kumpul akuan-akuan bersumpah untuk menyokong Anwar. Saya cabar Zahid untuk buat kenyataan rasmi nafi kenyataan saya. Kemudian kita lihat. Ya. Dan misi rahsia untuk mengumpul akuan-akuan bersumpah menyokong Anwar Ibrahim sebagai PM ke-9 akhirnya gagal. Kerana jumlah yang dikumpulkan oleh Zahid dan kuncu-kuncunya tak sampai atau antara 7 hingga 8 akuan bersumpah sahaja.
untuk menyokong Anwar dari kalangan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional. Maknanya gagal. Nah, ini adalah kegagalan kedua. Kegagalan pertama adalah pada masa sebelum pilihan raya negeri Sabah, Anwar membuat press conference. Kononnya dia ada majoriti yang meyakinkan. Sebenarnya pada ketika itu Anwar hanya ada 49 akun bersumpah. Itu pun dari belah UMNO dan Barisan Nasional tak sampai pun 6. Okey. So ini adalah kegagalan kedua. Jadi kita lihat Zahid ni ada misi-misi rahsia dia untuk jadikan Anwar Perdana Menteri. Okey. So, itu pencerahan saya hari ini, dan sekarang saya buka kepada soalan. Ya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Dan sementara menunggu soalan, ya. Kalau ada soalan di atas, kalau saya dah terlepas pandang, sila tanya lagi sekali. Jadi sementara menunggu soalan, pastikannya selepas live ni saya akan letakkan link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya, ya. Jadi anda boleh bertanya dari sekarang jika ada soalan. Jika tak ada, kita akhiri sahaja live ini. Jadi ada apa-apa soalan? Dah suruh UMNO dalam kabinet supaya keluar, tapi mereka tak mau. Ini bila satu kerajaan telah ditubuhkan atas dasar sogokan kuasa dan kedudukan, memang keputusan mereka sama ada kekal atau keluar kerajaan adalah atas dasar kuasa dan kedudukan. Jadi mereka dah masuk disebabkan kuasa dan kedudukan. Jadi janganlah harap mereka nak keluar. Okey, apakah pandangan tuan tentang pendapat bekas AG dan ketua hakim mengenai kuasa agung seperti memberi amaran pada agung? Ini adalah penghinaan berterusan oleh pihak yang terdesak. Tak payah dengar semua ini, cuma rujuk kembali. It's very simple. It's very simple. Di dalam tempoh darurat, ada banyak perkara di dalam perlembagaan persekutuan tidak terpakai lagi kerana wujudnya ordinan. Ordinan darurat. Okey, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021, dan perkara ini telah dijelaskan oleh Hanif Katri. Jadi sekarang ni dalam tempoh terdesak ni, kenyataan-kenyataan bekas AG dan sebagainya adalah penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan memandangkan kerajaan masa kini tidak menegur pihak-pihak yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan palsu. Jadi ini merupakan satu bentuk penghinaan oleh kerajaan terhadap Agong kerana kerajaan beta, ya, di mana Yang di-Pertuan Agong telah amanatkan kepada pihak-pihak ini untuk mewakili Agong, ya, telah menghampakan Yang di-Pertuan Agong kerana tidak memperjuangkan dan mempertahankan maruah Yang di-Pertuan Agong dengan menegur atau mengambil tindakan terhadap pihak-pihak ini yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan atau tafsiran-tafsiran palsu berbentuk ugutan terhadap institusi diraja. Jadi semua ini saya lihat penghinaan berterusan lah, sama ada langsung atau tidak langsung oleh kerajaan. Okey. Salam tuan, sekiranya pejuang gagal didaftar, Tun mewakili parti mana? Saya dah beritahu dulu, lama dulu. Tun ni kalau tidak ada plan A, B, C, D, E, F, G, ni bukan Tun. Jadi that one you leave it to Tun. Tun knows what he is doing. Tun knows what he is doing. Ajay, kenapa Tun mengambil tindakan berdiam selepas Majlis Raja-Raja tempoh hari? Because you let sekarang ni Majlis Raja-Raja dah bersidang, Agong sudah mengeluarkan titah, dan seterusnya Majlis Raja-Raja akan bersidang secara rasmi pada 30 Jun. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang akan berlaku selepas ini, kerana titah sudah dibuat tetapi kerajaan tidak mematuhi titah tuanku. Jadi sekarang ni kita tunggu dan lihat apa yang akan berlaku seterusnya. Tidak ada perlunya untuk Tun mengeluarkan kenyataan lagi, di mana saya rasa rakyat satu Malaysia sudah tahu, sudah berbunyi, ya, sama ada di luar
anda bercakap dengan orang awam ataupun di media sosial, semua orang sudah tidak puas hati dengan cara kerajaan tidak mengendahkan titah tuanku. Kenapa Melayu Islam berpecah? Kerana politik. Ini adalah disebabkan nombor satu, Anwar Ibrahim yang kemaruk kuasa, yang secara langsung dan tidak langsung menyebabkan keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Nombor dua, Muhyiddin, Azmin dan sebagainya yang kemaruk kuasa, yang menyebabkan keruntuhan kerajaan mandat rakyat, dan sekongkol dengan pihak-pihak yang kononnya ingin menubuhkan kerajaan Melayu Islam, tetapi akhirnya pihak-pihak ini bergelut percakaran dan pijak-memijak atas dasar kuasa dan kedudukan, sehingga berpecahnya, hancurnya perpaduan ummah. Dan yang ketiga, disebabkan kluster mahkamah yang terlalu terdesak ingin menjaga tengkuk masing-masing, menyelamatkan diri mereka, dan mereka memporak-porandakan politik Malaysia dan demokrasi. So sebab inilah secara tidak langsung dan langsung, bukan hanya perpaduan ummah hancur, perpaduan rakyat retak teruk. Ya. Kalau dah dilantik jadi PM interim Omagiran, boleh ke dilangit sekali lagi je? Ini saya tak faham lah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi yang ingin ditanya? Jadi kita lihatlah gelagat pemimpin-pemimpin Melayu Islam sekarang ni yang menyebabkan rakyat resah, marah, keliru, bingung, tidak tenteram. Dan walaupun raja dah bertitah perlunya suhu politik dikurangkan, tetapi mereka tetap berdegil seolah-olah nothing has happened. Ya, begitu cara mereka, ya, nothing has happened, pura-pura macam semuanya macam biasa, tapi terus menerus tidak mengendahkan titah tuanku. Inilah yang menyebabkan rakyat marah. Di luar kita boleh nampak benda ni, ya, kalau kita berbincang lah dengan orang awam. Ya, kalau ada apa-apa, ada urut-urut persidangan Majlis Raja-Raja ditunda ke bulan Oktober. Apa akan jadi dengan titah agung? Saya tidak tahu, saya tidak mendengar urut-urut Majlis Raja-Raja akan dipindah ke Oktober, jadi kita tunggu dan lihat sama ada kenyataan rasmi berhubung dengan persidangan Majlis Raja-Raja. Ya, dan saya pun tidak tahu sama ada darurat akan ditamatkan pada 1 Ogos atau tidak. Cuma kesefahaman dicapai melibatkan Raja-Raja Melayu bahawa darurat tidak perlu dilanjutkan kerana masalah COVID ni angkanya tidak dapat diturunkan meskipun dalam fasa darurat. Gerakan menggulingkan kerajaan tidak menyalahi undang-undang ke? Pertama sekali, kita bercerita berkenaan dengan titah agung, jadi jangan guna kata-kata pergerakan mengguling kerajaan. Ini adalah pergerakan menegakkan kebenaran, pergerakan mencari kebenarannya. Kedua, jika nak ambil tindakan mengguling kerajaan, langkah Sheraton tu adalah tergolong dalam tindakan atau usaha menggulingkan kerajaan. Jadi sepatutnya dah ambil tindakan lama dah. Jadi boleh ke rakyat letakkan deadline by 1st Julai agar YDPA boleh ambil tindakan seterusnya terhadap kerajaan. YDPA pada bila-bila masa boleh memanggil Muhyiddin dan memintanya untuk berundur, ya, dan melantik Perdana Menteri baharu. Apakah pengakhiran akibat pergolakan berlaku dalam politik sekarang? Kita perlu satu cooling off period, dan cadangan penubuhan Majlis Pemulihan Negara adalah cadangan yang amat baik bagi tujuan ini. Ya. Jika titah agung di sideline, adakah akan timbul krisis perlembagaan? Jika titah agung tidak di sekarang ni, bukannya krisis perlembagaan, tetapi berlaku krisis.
iaitu krisis puak-puak tafsiran, krisis tafsiran. Okay. Jadi akhirnya rakyat akan sekarang menumpu perhatian terhadap institusi diraja dan Yang di-Pertuan Agong untuk melihat apakah langkah seterusnya setelah majoriti di luar rakyat, ya, sama ada di luar sana atau di media sosial, berpendapat bahawa penghinaan berlaku terhadap institusi diraja, dan perkara ini juga dinyatakan oleh ramai ahli politik. Jadi perhatian sekarang adalah kepada tumpuan kepada institusi diraja dan Yang di-Pertuan Agong, sebab sekarang berlaku krisis tafsiran. Okay? So apakah tindakan Raja-Raja Melayu, apakah tindakan Yang di-Pertuan Agong, itu yang diperhatikan. Okey, bayangkan. Okey, UMNO tak akan buat apa jika parlimen tidak diadakan dalam 14 hari, percayalah. Apabila parlimen dibuka, adakah undi tidak percaya boleh diusulkan? Memang boleh diusulkan, ya, memang boleh diusulkan. Tapi bila parlimen dibuka, tidak kira sama ada secara maya atau secara fizikal atau secara hybrid, anda boleh melihat susunan blok pembangkang dan blok kerajaan, dan anda boleh membuat conghakan sendiri. Dan jika ianya dilakukan secara maya, memang sudah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menetap dalam skrin maya tu ada pembahagian antara blok kerajaan dan blok pembangkang, dan di situ pun rakyat boleh lihat betapa besarnya majoriti kerajaan. Apa komen RJ sokongan MP Pro Tun? Adakah mereka menyokong penuh cadangan Tun? Saya boleh katakan di sini bahawa sokongan adalah amat memberangsangkan, kerana sehingga hari ini tidak ada mana-mana pemimpin parti politik yang telah memberi satu cadangan spesifik khusus bagaimana menyelesaikan masalah negara, bagaimana menyelamatkan negara, melainkan Tun apabila menghadap Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang paling layak ganti Zahid? Pada hemat saya, UMNO sekarang ni seeloknya lah diterajui oleh Tengku Razali Hamzah. Ini pendapat saya. Datuk Najib kata sidang parlimen tiada masalah, diadakan bila-bila masa. I don't know what Datuk Najib said, tetapi di bawah darurat ini ya, parlimen boleh bersidang bila-bila masa tanpa perlu ada notis 28 hari. Ya, jika benar itu yang dikehendaki, dan Yang di-Pertuan Agong tidak perlu mendengar nasihat Muhyiddin dan boleh menetapkan bila parlimen perlu bersidang dan memanggil sidang parlimen. Okey. Jadi saya dah berulang kali sebut, ya, berkenaan dengan perkara ni. MP yang tidak ada kes mahkamah sahaja yang layak menggantikan Zahid. Ya, bagi saya salah satu kesilapan UMNO terbesar selama 2-3 tahun ni semenjak PRU14 adalah membenarkan kluster mahkamah memegang tampuk kepimpinan UMNO. Ini adalah perkara yang paling kelakar, dan ini adalah memang UMNO dah diambang kehancuran, tetapi ini hanya mempercepatkan lagi kehancuran tersebut. Seharusnya UMNO berada di bawah naungan seorang pemimpin berpengalaman yang mampu menyelamatkan dan menjelamakan semula parti itu. Dan perkara ini gagal dilakukan kerana kita dah lihat makin hari makin jelas perjuangan kluster mahkamah ni hanya untuk kepentingan peribadi mereka. Sehingga sekarang UMNO dah pecah teruk dan majoriti tidak hirau, tidak kisah apa yang dibuat oleh kluster mahkamah
malah Nazri Aziz, Ismail Sabri, beberapa orang sudah keluarkan kenyataan menafikan ugutan Zahid kepada Agong, kepada Muhyiddin, dan menjelaskan bahawa itu bukannya keputusan UMNO, itu adalah peribadi Zahid. Okey, jadi sekian sahajalah live saya hari ini. Saya akan, kalau ada soalan, saya akan ambil soalan terakhir, ya. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen, jadi pastikan anda sertai saluran Telegram saya. Saya akan ambil satu soalan lagi, ya. So, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, betul ke kali ini UMNO akan tarik sokongannya? Ni saya dah jawab banyak kali dah. Okay? Tidak akan tarik sokongan, saya tak percaya. Benda ni nak cakap UMNO nak tarik sokongan ni, benda ni kita dah dengar dari tahun lepas. Okay? So tak ada, ya. Okay, baik, sekian saja, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.